Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, Fairuz Misbah, top fan. Nurila Idrus, top fan. Fatimah Syamsuddin, top fan kita. Kemudian Tengku Murni, Intan Suraya. Aisyah Iskandar, top fan kita. Suzy Daniel. Abdul Rahman Yusof, Alhamdulillah. Laila, Dila Rusa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Jamaluddin, Majid, Nur Hafidah Darussamin, Nafiza, Suamir WBMA, Atih, Syida Atih, top fan kita. Aishi, Nur Hidayah, Syida Ishaq, semua yang hadir pada malam ni ya. Siti Khadijah. Ke-90 pada malam ni bagi memiliki tafsir Ibn Kathir, tolong rujuk pada jilid ke-7 muka surat 63. Jilid ke-7 muka surat 63 ya. Umi Kalthum, Lili Osman, Sa'diah Basar. Terima kasih kerana menyokong kuliah tafsir ni. Mudah-mudahan dapat dipanjangkan, di-share dengan orang keliling kita ya. Azina Sulung, top fan. Umi Kalthum, Maimun Muda. Ustaz Syafiq Murad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz Syafiq. Intan Nazira, top fan. Semua yang hadir pada malam ni Datin Dahlia, top fan kita. Alhamdulillah. Diana Muhammad. Lihat ayat 86 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam yarau anna ja'alna al-laila liyaskunu fihi wan-nahara mubsira. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yu'minun. Wa yawma yunfakhu fis-suri fafazi'a man fis-samawati wa man fil-ard wa man fil-ardi illa man syaa Allah wa kullun atawhu dakhirin. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra as-sahab. Sunnallahi alladhi atqana kulla syai'. Innahu khabirun bima taf'alun. Man jaa'a bil hasanati falahu khairun minha wa hum min faza'in yawma idzin aminun. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fakubbat wujuhuhum fin nar zawna illa ma kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Ayat 86. Apakah mereka tidak memperhatikan bahawa sungguhnya kami telah menjadikan malam supaya mereka beristirahat padanya dan malam yang menerangi? Sungguhnya pada demikian terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman. Dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang langit dan ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Dan mereka semua datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Dan kamu melihat gunung-gunung itu, kamu sangka ditetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagaimana jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kukuh setiap-tiap sesuatu. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang siapa yang bawa kebaikan, maka dia memperolehi balasan yang baik daripadanya. Sedang mereka itu adalah orang-orang yang aman, tentram daripada kejutan yang dahsyat pada hari itu. Dan barang siapa yang bawa kejahatan, maka disungkurkan mukanya ke dalam neraka. Demikianlah dibalas, melainkan setimpal dengan apa. Tidaklah mereka dibalas, melainkan setimpal dengan apa yang telah kamu kerjakan. Muslim-muslimat yang dirahmati oleh Allah, para penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Cuma kita lihat apa yang dikemukakan oleh Imam Ibn Kathir dalam tafsiran ayat ke-86, iaitu beliau berkata, kemudian Allah berfirman menyandarkan ketetapannya yang sempurna, kekuasaannya yang agung serta keadaannya yang tinggi yang wajib ditaati, lagi dipatuhi perintah-perintahnya, selain wajib dibenarkan para nabinya dan wahyu yang mereka bawa. Maka Allah berfirman, apakah mereka tidak memperhatikan bahawa kami telah menjadikan malam agar mereka beristirahat padanya, dalam kegelapan malam agar mereka beristirahat dari aktiviti dan mententeramkan diri, serta beristirahat dari kepenatan bekerja pada siang hari. Dan siang itu menerangi, iaitu menyinari dan menerangi. Maka oleh sebab itu kalian beraktiviti untuk mencari kehidupan, usaha, perjalanan, bisnes,
dan perkara yang bersangkutan dengan urusan yang kamu perlukan. Inna fi dzalika laayati liqaumin yu'minun. Sungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang beriman. Muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kalau kita lihat dalam ayat ini menunjukkan kepada kita tentang gambaran kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, satu persatu Allah bawakan kepada kita. Ini adalah kalau kita perhatikan dalam struktur dalam ilmu balaghah, iaitu menghapuskan satu-satu cerita, satu-satu kalimat dalam satu susunan perkataan kerana ada kata lain yang mempunyai indikatornya pada susunan kalimah berikutnya. Jadi dapat kita perhatikan di sini susunan kalimah pertama kami telah, dan susunan kalimah kedua dan siang yang menerangi. Jadi siang dan malam ni adalah dua perkara yang kalau kita perhatikan melengkapkan satu sama lain. Jadi kata yang menerangi menjadi indikator adanya kegelapan dalam struktur yang pertama. Dan kalimah supaya mereka menjadi tenang adalah indikator supaya mereka mereka giat melakukan aktiviti pada waktu siang, yang dapat difahami daripada laras bahasa kedua dalam ayat yang dalam frasa yang kedua dalam ayat kedua. Jadi ayat ini telah kita bincangkan tuan-tuan, tadi menceritakan tentang nikmat Allah yang dikurniakan kepada kita berupa turunnya hujan, kejadian malam dan siang. Jadi Allah menggunakan di sini bentuk jamak, sirah jamak. Bila ia berkaitan dengan tanda-tanda kekuasaan Allah. Tapi kalau menyebut tentang tauhid, menyebut tentang akidah, wa iyaya farhabun, aku saja. Tapi dalam bab kudratnya, adanya dalam kejadian malam dan siang, dalam penurunan hujan dan sebagainya, itu merupakan penyertaan daripada makhluk-makhluk Allah seperti malaikat yang menjalankan tugasan-tugasan tersebut. Jadi bukti-bukti di antara lain yang Allah kemukakan di sini, matahari dengan bumi, dengan sistem telah ditetapkan peredarannya malam dan siang, kegelapan dan juga terangnya. Kemudian apa lagi Allah gambarkan kat sini, pengaruh gelap dan terang pada manusia. Waktu malam mereka boleh berehat, dan bila keluarnya bulan dalam ayat yang lain, wal qamara dhiya'a wal qamara nura, Allah gambarkan. Jadi bila menggambarkan tentang bulan itu, dia punya peranan-peranan tertentu untuk menyebabkan perubahan masa, laut pada pasang surut. Jadi ini adalah perkara-perkara yang Allah suruh kita perhatikan. Pengaruh kejadian alam ini kepada bintang-bintang, kepada sistem solar, matahari, bumi dan sebagainya. Jadi tanda-tanda yang terdapat dalam peristiwa dalam perselisihan malam dan siang ini adalah membuktikan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antara lain manusia dapat berdiam, dapat tenang pada waktu yang sepatutnya dia berehat, dan iaitu pada waktu malam dengan kegelapannya. Dan kemudian pada waktu siang bila matahari memancar cemerlang, ada tugasan-tugasannya, kerja yang patut mereka lakukan. Dan ada makhluk-makhluk yang Allah jadikan bersama dengan manusia, itu binatang ada yang senang pada waktu malam duduk rehat macam manusia juga. Ada sebahagiannya yang pada waktu malam dia bekerja, waktu siang berehat, seperti kelawar contohnya. Harun di Ali terjaya clear, alhamdulillah, syukur. Jeli pun clear, alhamdulillah, syukur. Kemudian datang ayat 87 bila Allah gambarkan wa yawma yunfakhu fis suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah wa kullun atauhu dakhirin. Dan ketika ditiup sangkakala, terkejutlah segala yang ada di langit dan ada di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Mereka semua datang menghadapnya dalam keadaan merendahkan diri. Allah memberitahu kepada kita keterkejutan manusia pada hari itu dengan tiupan sangkakala, sebagaimana yang dapat kita perhatikan dalam surah Az-Zumar yang lalu ketika kita bincangkan ayat yang ke-39 bila Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi ila man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kita dah bincang dalam surah Az-Zumar yang lalu. Kalau terpeluang tuan-tuan rujuk di situ dalam tafsiran di Facebook ni. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah setiap yang di langit, setiap yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian tiupan sangkakala itu berlaku lagi sekali, maka tiba-tiba mereka datang menunggu keputusan yang Allah tetapkan untuk mereka masing-masing. Para ulama berbeza-beza pandangan, apakah sangkakala ditiup sebanyak 2 kali ataupun 3 kali. Ini ada perbezaan pandangan mereka. Wallahualam, kebanyakan mereka mengatakan tiupan sangkakala berlaku 2 kali. Ada sebahagian kecil saja mengatakan bahawa ia berlaku 3 kali. Yang benarnya ia hanya 2 kali. Jadi bila kita lihat
dalam ayat yang lalu Allah menceritakan tentang kebangkitan orang-orang kafir dan apa yang menimpa mereka, iaitu hukuman yang ditetapkan Allah untuk mereka. Kini dibicarakan pula dengan jelas kepada kita, tak terkecuali orang beriman. Semuanya terkejut. Jadi ayat ni bagi menyatakan, dan ingatlah ketika pada hari ditiup sangkakala, terkejutlah sekalian langit, sekalian bumi, kecuali yang dikehendaki Allah. Mereka semua terkejut dan lalu dibawa datang kepada Allah dalam keadaan rendahkan diri. Bila kita lihat ayat ini, kata para ulama tafsir, contohnya Imam Al-Qasimi, Al-Imam Samarkandi, Al-Imam Al-Qurtubi, mereka mengatakan bahawa kematian itu disebabkan oleh keterkejutan yang dapat difahami dalam ayat ini. Jika pendapat ini diterima, maka kedatangan menghadap Allah dengan mudahkan diri adalah isyarat tentang kematian mereka. Jadi ini merupakan gambaran kepada tiupan sangkakala yang pertama seperti yang telah kita bincangkan dalam surah Az-Zumar yang lalu. Ada juga yang mengatakan bahawa ini merupakan tiupan sangkakala yang kedua, iaitu sebelumnya telah pun ada tiupan sangkakala yang pertama yang mematikan semua makhluk. Dalam tiupan sangkakala ini, manusia semua bangkit dari kematiannya, semua dalam takut, merasa diri terancam. Agaknya pendapat inilah lebih kuat yang mengatakan bahawa tafsiran ini merupakan ayat ini merujuk kepada tiupan sangkakala yang kedua. Jadi agak pendapat ini paling kuat. Apalagi di sini tuan-tuan dapat difahami bila ada golongan yang dikecualikan daripada mengalami kematian, iaitu seperti yang pernah kita bincangkan, ia merupakan para anbiya, para syuhada. Bagaimana Allah menyatakan orang yang mati itu bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina ma atahum rabbuhum yastabshirun alladziina lam wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kamu menyangkakan bahawa yang mati syahid di Allah itu mati. Mereka tidak mati sebenarnya. Jadi kemuliaan orang yang terkorban di medan jihad, mereka ini tidak akan mengalami kematian dan keterkejutan ketika berlakunya tiupan sangkakala itu, seperti yang kita dapat lihat dalam surah Ali Imran dan juga surah-surah yang lain. Jadi yang dikecualikan daripada rasa takut tadi adalah para nabi, para syuhada, para malaikat, dan ada pula yang memperluaskan pengecualian ini turut mencakupi orang-orang salih, orang-orang beriman, para muttaqin. Mereka ini tidak sampai ke tahap wali, tidak sampai, apatah lagi tidak sampai ke tahap nabi. Mereka pun bukan syuhada, tapi mereka juga tetap termasuk dalam golongan yang seperti yang dikatakan oleh sebahagian para ulama tafsir. Tuan-tuan dan hadirin dikasih sekalian, kemungkinan juga maksud peniupan sangkakala ini begitu umum. Sama ada merujuk kepada tiupan sangkakala pertama ke ataupun kedua ke, maka apa yang dapat kita perhatikan kat sini memang ia merujuk kepada suasana hari kiamat, manusia dalam ketakutan. Lalu dalam ayat yang berikutnya menceritakan tentang kedahsyatan yang berlaku itu disertai pula dengan pandangan mereka bahawa gunung ganang pun bergerak macam bergeraknya awan. Itu ayat ke-88 bila Allah nyatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam ayat yang ke-88, wa taral jibala tahsabuha jamilatan wa hiya tamurru marra as-sahab atqana kulla syai' innahu khabirum bima taf'alun. Dan kamu lihat gunung ganang itu, kamu sangka ia tetap di tempatnya, padahal ia bergerak sebagaimana bergeraknya awan. Begitulah buatan Allah yang membuat dengan kukuh tiap sesuatu. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam tafsir Ibn Katsir membawakan kepada kita hadis-hadis yang menggambarkan tentang kedahsyatan kiamat. Ya, saya bacakan sikit tuan-tuan ya. Hadis ini panjang, muka surat ke-68. Maka pada hari itu yang tinggal cuma manusia yang buruk perangainya, seperti ringannya burung dan buasnya binatang buas. Ma'ruf dan tidak mengingkari kemungkaran. Lalu syaitan bentuk manusia datang kepada mereka, apakah kamu tidak perkenankan seluruh kau perintahkan kepada kami? Maka syaitan itu memerintahkan mereka untuk menyembah patung-patung. Mereka pada saat itu memiliki rezeki yang banyak, kehidupan yang baik. Kemudian ditiup dengan sangkakala, maka tiada satu pun orang yang mendengarnya, melainkan dia mendongak keheranan. Orang yang pertama yang mendengarnya adalah seorang yang sedang membetulkan kolam minum untanya dengan lumpur, lalu dia pingsan dan matilah seluruh manusia. Kemudian Allah mengirimkan hujan seolah-olah rintik-rintik atau awan gelap, lalu tumbuhlah
manusia ini ceritakan tentang tiupan sangkakala ketika ia berlaku. Manusia yang terakhir, manusia yang hidup pada masa itu selepas Nabi Isa adalah manusia yang ingkar, manusia yang bejat dan menyimpang daripada suruhan Allah SWT, melakukan kejahatan, menyembah berhala, mengikut nafsu kebinatangan syahwat mereka. Maka pada waktu itulah berlaku kiamat, tiupan sangkakala. Berkenaan dengan ayat ini, ayat yang menggambarkan kedahsyatan kiamat ni, iaitu gunung ganang bergerak seperti mana bergeraknya awan. Jadi kita dapat melihat dalam ayat yang lain, contohnya surah An-Naba, wasuyir di jalan gunung-gunung itu, maka ia jadi seperti fatamorgana, bergerak. Jadi begitu juga kita dapat lihat dalam surah Al-Qari'ah, Allah menyatakan watakun jibalu kan ihnin manfush. Jadilah gunung ganang pada waktu itu ibarat bulu-bulu yang dihambur-hamburkan, dicari-carikan kemudian diterbangkan. Tafsirnya Tahrir wa Tanwir. Majoriti para ulama berpendapat ayat ini pada waktu tiupan sangkakala. Jadi mereka maksudkan kat sini semua manusia akan melihat dengan mata, iaitu ru'ya, bukan ru'ya qalbiyah, ini bukan ru'yatul ain. Dia pandangan mata fizikal kita melihat kepada bergeraknya awan, macam itulah bergeraknya gunung ganang. Kemudian Allah menggunakan perkataan di sini sun'a. Sun'a ni kalau kita belajar bahasa Arab, ia merujuk pada sana'a, yasna'u, sun', yang merujuk pada perbuatan yang dilakukan dengan sangat baik, sangat teliti, sangat kemas. Walaupun benda itu benda besar, gunung ganang itu bergerak macam bergeraknya awan, tapi prosesnya berlaku satu persatu tersusun, sistematiknya, maka kita pada masa itu akan dapat melihat bagaimana hebatnya kekuasaan Allah SWT. Allah menjadikan ini semua, Allah menghilangkan ini semua pun berlaku dalam sistem, walaupun pada waktu itu merupakan kegemparan hari kiamat. Jadi memang sepintas lalu kalau kita fahami maksud ayat-ayat Allah kat sini dan kebinasaan alam, tapi hakikatnya satu penyempurnaan sistem itu menuju kepada tujuan penciptaannya, iaitu supaya manusia sedar semua ini jadikan oleh Allah untuk ujian bagi mereka. Mereka ingkar atau tidak sekarang, ia kembali kepada Allah dan berlakulah kiamat. Barulah manusia melihat proses itu berlaku satu persatu. Ini maksudkan sunnah Allah allazi atqana kulla syai'. Tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, bila kita lihat majoriti para ulama tafsir seperti yang dijelaskan oleh tafsirnya, pendapat peribadi Ibn Ashur dan segelintir ulama yang lain mengatakan bahawa ayat ini bicara tentang gunung ganang dalam kehidupan manusia zaman kini. Iaitu kata Ibn Ashur yang menjelaskan bahawa ayat ini merujuk kepada bergeraknya bumi keliling matahari sebenarnya. Bila Allah itu nampak dengan mata. Kalau Allah suruh bumi pada masa itu, tentulah orang Arab akan mengetawakan Nabi dan mengatakan bahawa Nabi ini membawa cerita-cerita dongengan, cerita-cerita sihir, cerita-cerita pelik yang tak masuk akal. Tapi bila Allah turunkan ayat menceritakan gunung itu bergerak, gunung itu merupakan objek yang paling besar di atas muka bumi, kata Ibn Ashur. Bila ia objek yang paling besar yang kita nampak depan kita, ia bergerak seperti bergeraknya awan, menandakan bumi itu bergerak. Jadi ke mana bumi itu bergerak kalau tidak keliling matahari? Ayat ini merupakan satu pembuktian kehebatan Islam dan juga Al-Quran diturunkan kepada Nabi 1400 tahun lalu sebelum Galileo. Siapa Galileo? Galileo pada abad yang ke-17 mengatakan bahawa bumi ini berpusing, berputar. Galileo bertemu. Cuma berapa tuan-tuan? Abad ke-17 Nabi datang SAW, mana 10 abad selepas Nabi diberitahu oleh Allah bahawa bumi ini yang sebenarnya berpusing mengelilingi matahari, kata Ibn Ashur. Jadi kata Ibn Ashur lagi, huraian tentang bumi putar keliling matahari dihuraikan dalam banyak ayat daripada surah yang lain kalau kita perhatikan. Dan itu para ulama tafsir masa itu tidak menjelaskannya atau tidak membicarakannya kerana akal mereka pada masa itu belum dapat berfikir sebagaimana kita fikirkan pada hari ini. Cuma daripada kajian mereka, penjelasan mereka ada sedikit sebanyak membuktikan bahawa mereka juga memahami bahawa bumi berpusing mengelilingi matahari. Cuma pada masa itu mereka tidak dapat jelaskan kerana dapatan kajian findings berkaitan dengan ilmu astronomi, geografi, sains dan sebagainya belum sampai ke tahap seperti kita pada hari ini. Demikian kata Ibn Ashur. Jadi dimasukkan ulama ini bahawa Al-Quran menjelaskan bumi bukanlah planet yang tunggal.
bukan planet yang tinggal dan tunggal. Tunggal satu-satunya. Ada banyak lagi planet. Dia tidak duduk tetap di situ dormant, stick ke situ. Dia bergerak keliling matahari. Jadi menampakkan bila kita perhatikan matahari dengan gunung ganang yang ada, menampakkan gerak bayangnya berkurang sebelum matahari tergelincir sampai sempurna pengurangannya, kemudian penambahannya sedikit-sedikit setelah matahari tergelincir, menyaksikan gerak bayang-bayang yang serupa dengan gerak semut. Lebih jelas bagi orang perhatikan meneropong, demikian juga pergerakan puncaknya di hadapan setiap pagi dan petang. Ini Ibn Ashur ni merupakan seorang ahli tafsir yang sentiasa membawa kita berfikir luar kotak. Jadi kaitan di antara semut, kaitan surah ini namanya surah semut, kemudian gunung yang Allah bawakan, kemudian kalau kita perhatikan waktu matahari terbit, matahari terbenam, matahari tinggi. Jadi merujuk kepada gunung yang ada keliling kita ini sehingga menatijahkan dalam hati kita satu rumusan bahawa sebenarnya dimaksudkan bergerak dengan bergerak di bumi, kata beliau. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihan. Jadi Allah mengungkap rahsia yang sangat menakjubkan tentang sistem peredaran bumi sebelum manusia mengetahui hakikatnya lebih 10 abad selepas itu. Jadi sebagaimana juga Allah SWT menceritakan kepada Nabi Ibrahim AS. Bila Nabi Ibrahim minta kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, kata Ibn Ashur. Jadi ketika Nabi Ibrahim minta kepada Allah untuk menunjukkan kepadanya bagaimana menghidupkan makhluk yang telah mati, jadi ungkapan itu khusus untuk baginda kerana pada masa itu baginda tidaklah diperintahkan untuk menyampaikan cerita itu kepada umatnya kerana orang yang dakwahnya tidak perlu tahu perkara itu. Mereka mungkin tidak faham iman Nabi Ibrahim ini begitu tinggi, iman para anbiya semuanya meningkat masa ke masa, tidak pernah mengurang, mereka itu maksum. Jadi dengan kaitan di sini bila ayat ini menceritakan satu benda yang pada zaman Nabi dahulu tidak difahami oleh orang tapi dibaca ke Nabi, macam itu juga Nabi Ibrahim meminta kepada Allah SWT untuk menunjukkan kepada baginda bagaimana cara Allah menghidupkan makhluk yang telah mati. Jadi ada keterkaitan di antara dua situasi itu, kata Ibn Ashur. Muslim-muslimat hati dan dikasihan. Ibn Ashur pada akhirnya membuat kesimpulan bahawa firman Allah di sini wa taral jibala tahsabuha jamilatan wa hiya tamurru marras sahab. Jadi kata beliau kesimpulannya, engkau melihat gunung itu bergerak, dalam arti kata bergerak, sedangkan menyebut gunung itu ia melekat pada bumi, maka automatik maksud gunung itu bergerak adalah bumi itu yang bergerak. Jadi ayat ini turun pada situasi orang-orang Arab belum mempunyai ilmu, bahkan semua bangsa yang di dunia pada masa itu tidak lagi mengkaji sampai ke tahap graviti, faham tentang bulatnya bumi, bagaimana orbit bumi, sistem Bima Sakti, solar, matahari, mereka tidak tahu semua. Jadi ayat ini turun sesuai dengan akal mereka pada masa itu dan sesuai untuk kita pada hari ini. Inilah dia kedudukan Al-Quran yang boleh kita gunakan ayat barangkali kalau tepat untuk kita menyatakan menakhuda zaman. Ayat ini mendahului zaman. Ayat turun pada zaman orang Arab dahulu, mereka belum sampai ke tahap ilmu, tapi mereka beriman, mereka mengetahui, mereka cuba untuk memahami mereka, kefahaman mereka berbeza daripada kefahaman kita pada hari ini. Dan setiap hari bila kita baca Al-Quran, kita akan dapati kebenaran itu makin terselah sesuai dengan firman Allah SWT. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Setiap masa akan terdedah, terbukti kebenaran Al-Quran ini bahawa ia merupakan benar-benar kalam Tuhan Azza wa Jalla, kalam Allah SWT. Ada pendapat lain mengatakan bahawa bila gunung itu bergerak, ini merupakan hasil rakaman satelit yang ada, yang membuktikan ketika dahulu bumi ini mempunyai satu daratan saja, kemudian masa ke semasa ia berpisah satu sama lain, yang dikatakan oleh dalam kajian geografi menunjukkan bahawa asal usul sebenarnya tanah Arab itu adalah sebahagian daripada benua Afrika. Kemudian ia pun bergerak mengisahkan diri, lalu terbentuklah di antara kedua tanah-tanah yang besar itu sebuah lautan, Laut Merah namanya. Jadi kalau kita perhatikan di sekitar selat di Somalia, sepanjang timur ke selatan, masih lagi dalam proses pemisahan. Ada satu lembah belah yang membujur ke selatan melalui deretan Danau Afrika. Ini juga ada kaitan dengan kajian geologi yang menunjukkan bahawa sebenarnya di kawasan-kawasan seperti ini berlaku pemisahan di antara satu tempat daripada yang lain. Di situlah banyaknya minyak. Mereka kata, ahli geologi kata, tuan-tuan,
sebab minyak ni duduk di tempat-tempat yang banyak teluk, seperti di kawasan di Saudi, kawasan di utara Afrika, di tempat namanya Algeria, di Venezuela dan sebagainya. Wallahu a'lam. Ini kata sebahagian daripada para ulama yang menggambarkan bahawa bergeraknya gunung ganang bermaksud bergeraknya daratan, kerana apa yang paling menyelah di atas daratan adalah gunung ganang. Gunung ganang itu bergerak, memang benar ia bergerak, kerana terbukti di sudut kajian sains, geografi dan sebagainya menunjukkan bahawa bumi asalnya satu, kemudian dia, dan di antara tempat terpisah itu wujud. Ini juga satu tanda yang kalau kita perhatikan menunjuk kepada keajaiban, mukjizat Al-Quran diturun pada zaman orang-orang Arab dulu tak reti ilmu ni semua. Tapi hari ini pembuktian itu berlaku satu persatu, membenarkan apa yang terdapat dalam Quran. Kemudian Allah menyatakan innahu khabirun bima taf'alun. Jadi sungguhnya Allah SWT digambarkan dalam ayat ini, Allah lah yang maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi para ulama menjelaskan huraian sebenarnya berkaitan dengan peniupan sangkakala, kemudian kebangkitan manusia daripada kubur masing-masing. Seakan-akan ayat ini menyatakan bahawa pengetahuan Allah yang menyeluruh berkaitan dengan amal lahir dan batin para mukallaf, para nampaknya serta penjelasan tentang sifat-sifatnya baik atau buruk, yang kemudian mengundang pula penjelasan akibatnya, iaitu ganjaran ataupun siksa. Innahu khabirun bima taf'alun. Menciptakan manusia hidup, manusia mati, manusia dibangkitkan. Maka di sebalik tersiratnya ayat ini menunjukkan kepada sifat-sifat Allah Ta'ala yang maha mengawasi, mengetahui apa yang terdapat dalam hati-hati manusia. Jadi itu semua akan terjadi selepas tiupan sangkakala, kebangkitan dari kubur dan penghancuran gunung ganang. Tuan dimuliakan Allah sekalian. Kemudian Allah menyatakan wa kullun atauhu dakhirin. Semua mereka itu datang kepadanya dengan merendahkan diri. Dibaca dengan mat kat sini, dakhirin. Wa kullun atauhu dakhirin. Semuanya memiliki satu merendah diri, taat. Mereka tidak dapat nak membantah. Mereka tidak ada kemampuan pun untuk menolak. Tak ada siapa pun nak berujar untuk pihak mereka. Jadi begitu juga Allah menyatakan surah Isra' yang pernah kita bincangkan lalu, yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tadhunnuna illa bisum illa qalila. Iaitu pada hari dia memanggilmu lalu kamu kena mematuhi perintahnya sambil kamu memujinya, dan kamu berkata, kamu menyangkakan, kamu menggambarkan kamu pernah berada dalam kubur dalam masa yang pendek, sebentar saja, tapi sebenarnya ratusan tahun kamu berada dalam kubur sebelum dibangkitkan. Kamu yang rasa ia pendek. Jadi dalam hadis berkaitan dengan sangkakala menyatakan bahawa ada pada tiupan ketiga, ini pandangan ulama yang mengatakan ada 3 kali tiupan, yang sebenarnya cuma ada 2. Lalu Allah memerintahkan ruh-ruh untuk diletakkan di lubang sangkakala. Kemudian Israfil meniupnya. Setelah jasad-jasad itu tumbuh dalam kubur dan tempatnya, jika sangkakala ditiup, roh-roh itu berterbangan, roh orang beriman bercahaya dan roh orang kafir begitu gelap. Maka Allah berfirman, demi kemuliaan yang keagunganku, setiap roh akan kembali pada jasadnya. Kalau roh itu datang kepada jasad masing-masing, menyusup ke dalamnya sebagaimana menyusupnya bisa ular ke dalam orang yang disengat. Nak gambarkan bahawa sebatinya roh itu ke dalam jasad yang pernah ditinggalkan untuk ia kembali menjalani hukuman di sisi Allah, di mahkamah Allah. Kemudian setelah itu mereka berdiri membersihkan debu dari kubur-kubur mereka. Lalu Allah firman, yauma yakhrujuna min al-ajdathi sira'a ka'annahum ila nusri yufidun. Dalam surah Al-Ma'arij, mereka keluar dari kubur dengan cepat, seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala mereka sewaktu di dunia dahulu. Jadi inilah gambaran orang-orang kafir yang akan dikumpulkan jasad mereka, roh dengan jasad, mereka pun bangun, mereka pun bersegera. Tak ada siapa boleh beleceh-leceh pada hari itu. Tak ada siapa boleh delay. Lalu tuan-tuan hati dan dikasihkan, dalam ayat ini Allah menyatakan taf'alun, semuanya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dia mengetahui tentang apa yang dikerjakan oleh hamba-Nya, yang baik, yang buruk, dan mereka akan dibalas dengan balasan yang sempurna. Kemudian Allah menjelaskan keadaan orang yang bahagia dan orang yang celaka pada hari itu. Dalam ayat, man jaa'a bil hasanati falahu khairun minha wa man jaa'a bis sayyi'ati fakubat wujuhum finnar. Barang siapa yang datang bawa kebaikan, maka dia akan mendapat lebih baik daripadanya. Qatadah berkata keikhlasan. Ini maksud man jaa'a bil hasanah.
iaitu buat satu perkara kerana Allah. Saya ingat tuan-tuan, antara doa yang paling banyak Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu amalkan berkaitan dengan ikhlas ni tuan-tuan. Baca tuan-tuan Sayyidina Umar ni antara orang yang paling ikhlas, ketua para mukhlisin bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kata ada dalam ayat maja'a bil hasanati falahu khairum minha, siapa yang datang bawa kebaikan, maka sesungguhnya kebaikan itu untuk diri sendiri akan dibalas lebih baik daripadanya. Kalau kita lihat ini kata dah tadi, iaitu keikhlasan. Zainul Abidin yang pernah saya ceritakan kepada tuan-tuan, Ali Zainul Abidin pun mengatakan bahawa maksudnya la ilaha illallah. Jadi tak ada perbezaan pun di antara keduanya, kerana la ilaha illallah itu juga menandakan ikhlasnya ibadah kita kepada Allah. Itu sebab antara doa yang paling banyak Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu amalkan untuk dapat ikhlas. Pagi tadi pun saya terang kepada tuan-tuan daripada kitab Tibyan, keperluan untuk setiap orang penuntut ilmu, penyampai ilmu, supaya melatih diri bersifat ikhlas dalam apa yang kita lakukan. Antara doa Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, banyak sekali beliau mengamalkannya, iaitu Allahumma ja'al amali kullahu salihan wa ja'alhu liwajhika khalisan wa la taj'al li ahadin fihi syai'an. Ya, hadis ini merupakan hadis sahih doa Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, iaitu baginda saya berdoa, Allahumma ja'al amali kullahu salihan waj'alhu liwajhika la taj'al li ahadin fihi syai'an. Syafi'i itu betul. Allahumma ja'al amali kullahu salihan waj'alhu liwajhika khalisan wa la taj'al li ahadin fihi syai'an. Apakah maksudnya? Ya Allah, jadikan amalan aku semuanya baik-baik belaka. Dan jangan ada sedikit pun dalam hatiku melakukan amalan ini untuk mencari redha manusia. Jangan jadikan dalam hati aku amalan yang aku lakukan untuk mencari kepuasan hati manusia. Tak. Aku nak cari keikhlasan. Aku nak buat benda itu kerana-Mu, Ya Allah. Kerana dalam ayat yang kita bacakan kat sini tuan-tuan, kalau kita belajar bahasa Arab, di sini Allah menggunakan manja'a bil hasanah. Kenapa ada huruf ba' kat sini? Ba' ni ada banyak makna lah. Ba' ni salah satu daripada bagi huruf al-ma'ani. Ada maksud yang tertentu. Bila kita sebut contohnya perkataan bahasa Arab, saya pernah ajar tuan-tuan, da'a lahu dengan da'a ala. Satu doa ke atasnya, satu doa untuknya. Dalam bahasa Arab, kalau sebut doa lahu, mendoakan kebaikan baginya. Tapi kalau sebut doa alaihi, doa keburukan ke atasnya. Itu sebab Nabi mengatakan, la tad'u ala amwadikum wa la tad'u ala auladikum. Jangan doa keburukan ke atas diri kamu, ke atas keluarga kamu, anak-anak kamu sebagai contohnya. Kerana mungkin pada waktu kau berdoa itu, Allah memakbulkan kerana pintu kemakbulan sedang terbuka. Jadi bahasa Arab ini huruf menentukan makna sebenarnya. Kalau kita kata raghibah fi, saya nak raghib tu fi zahab, ataupun raghib tu fil akli, aku nak makan, lapar. Tapi kalau raghib tu anil akli, aku tidak mau makan, raghibah an, lain pada raghibah fi. Ini kedudukan huruf. Siapa bertanya ni, kita al-azkar ada ke tak ada? Ustaz Ansi, dan kita azkar ada ke tak ada Ustaz? Saya pun tak perasan doa ni ada ke tak ada. Nanti saya cek semula Ustaz Ansi. Jadi doa Sayyidina Umar supaya secara ikhlas, kerana setengah para ulama mengatakan ayat ini merujuk kepada ikhlas. Bila kita ikhlas, maka semua amalan itu akan memihak kepada kita. Iaitu bahasa Arab ni, huruf ba' ni tuan-tuan, manja'a bil hasanah, berarti kebersamaan, penyertaan. Mula bahasa maknanya kat sini. Ba' ni merujuk kepada, kalau saya kata qata'tu bisikin, ini makna isti'anah. Kalau ji'tu bihi, aku datang dengannya. Ji'tu bi amrin ataupun bi Umar. Ji'tu bi aliyin. Huruf ba' di situ maknanya lain daripada qata'tu bisikin. Ini mempunyai banyak makna. Saya pernah terang kepada tuan-tuan dalam bab huruf ma'ani. Jadi bila Allah gunakan di sini manja'a bil hasanah, siapa datang dengan kebaikan, mana kebaikan itu telah pun sebati dengan dirinya. Saya pernah terang kepada tuan-tuan, pintu syurga ni ada banyak. Imam Qurtubi kata lebih daripada 8 sebenarnya, kerana 8 yang dimaksudkan dalam bahasa Arab itu adalah angka yang merujuk kepada banyak. Tak semestinya 8. Pintu puasa, pintu tak diwapa, pintu salat malam, pintu ibadah sunat.
pintu jihad, banyak pintu, bukan 8 saja kata Imam Qurtubi. Itu pandangan yang benar seperti disebut oleh Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Jadi kalau seseorang ini biasa melakukan kebaikan, kebaikan itu jadi sebati dengannya. Dia nak sembunyi kot mana pun tidak mampu kerana kebaikan itu telah ada dalam dirinya. Ya, tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian. Jadi bila Allah nyatakan di sini manja bil hasanah, berarti kebersamaan penyertaan kebaikan itu dalam dirinya sehingga tak boleh dipisahkan. Di akhirat nanti dia akan diberikan Allah kelebihan untuk masuk syurga dan pintu-pintu syurga itu dengan amalan yang telah sebati dengan dirinya melakukan tadi. Anak yatim, contohnya jaga anak yatim, infak, rajin infak, orang yang jaga ibu bapa, orang yang rajin bangun malam. Jadi kebaikan-kebaikan itu akan beri syafaat kepadanya. Jadi siapa yang bawa kebaikan, maksudnya siapa yang menjadi pemilik kebaikan itu, kerana kebaikan itu sudah pun mendarah daging dalam dirinya. Manakala siapa yang melakukan keburukan, bila Allah nyatakan di sini, وَمَنْ جَاءَ بِسَيِّئَةٍ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ. Bila seseorang itu melakukan sayyi'ah ni, yang dimaksudkan kata para ulama tafsir, contoh Imam Qurtubi mengatakan sayyi'ah maksudnya syirik kepada Allah. Perkara-perkara khurafat, perkara-perkara yang dia tidak sempat bertaubat dosa-dosa besar. Yang mana orang seperti ini fakub benar, maka mereka akan disungkurkan, apa istilah kita katakan, disungkurkan sehingga wajah mereka berada di bawah dan kepala kaki mereka berada di atas. Ini merujuk kepada satu suasana penghinaan, celaan. Katan hukuman itu sampai kaki yang sepatutnya berada di bawah, kepala di atas, kini terbalik pula keadaannya. Jadi Allah menyatakan wa man jaa'a bi sayyi'atin fakubat wujuhum finnar. Kata Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya, siapa yang bawa kejahatan maka disungkurkan wajah mereka ke dalam neraka. Itu siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan bawa keburukan, tidak ada kebaikan, atau keburukannya mengalahkan kebaikannya, ataupun orang ini melakukan syirik kepada Allah seperti kata para ulama tafsir lain, Ibn Qayyim contohnya. Jadi tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Abu Hurairah, Anas bin Malik, Atta', Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Mujahid, Ibrahim An-Nakhai, Abu Wa'il, Abu Salih, Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam, Zuhri, Suddi, Dhahak, Hasan, Qatada, Abu Zaid menjelaskan bahawa maksud manja'a bi sayyi'ah, iaitu siapa yang datang membawa keburukan dan wajahnya akan diterbalikkan, dia akan jalan akan tersungkur wajahnya ke bawah, kakinya ke atas. Ini adalah merujuk kepada si kafir, si musyrik. Manakala orang beriman yang terlibat melakukan dosa besar, mereka tidak termasuk dalam hal ini. Allah boleh mengampunkan mereka, mereka boleh dapat syafaat daripada Rasulullah untuk diringankan seksa, lepas menerima hukuman neraka. Jadi orang-orang beriman terkeluar daripada maksud ini, kata kebanyakan ahli tafsir. Ini satu busyra tuan-tuan, satu berita gembira kepada orang beriman. Gembirakan orang klinik kita dengan ayat-ayat seperti ini. Sampaikan kepada mereka tentang ganjaran syurga yang Allah peruntukkan untuk mereka, supaya mereka akur untuk meninggalkan maksiat. Jangan kita yang menyebabkan orang jadi give up nak beribadah kepada Allah SWT. Kerana seberatnya, susahnya, semua benda jadi susah. Kalau satu masa dahulu orang menggantungkan di masjid, di mana-mana notice board di masjid, sembahyanglah kamu sebelum kamu disembahyangkan, tunjukkan mayat dalam liang lahat, kain kapan, macam pucung dan sebagainya. Zaman dulu sesuai, gambar itu ditayangkan tuan-tuan. Tapi zaman sekarang sudah tidak sesuai, masyarakat sudah berubah. Jadi gambar-gambar yang memerli, menghina, menyindir seperti itu tak patut kita letakkan tuan-tuan. Bawalah kepada mereka berita gembira, kerana Nabi kita mengingatkan basyiru wala tunafiru, yassiru wala tu'assiru, mudahkanlah untuk orang lain. Sampaikan kepada mereka pesan-pesan Allah ini, pintu-pintu keterbukaan rahmat Allah dan pengampunannya sangat banyak. Maka mudah-mudahan kita jangan mengesampingkan suruhan-suruhan seperti ini. Ada di kalangan umat Islam yang cenderung untuk menyusah-nyusahkan orang lain. Sedangkan pintu-pintu rahmat, kebaikan Allah ni begitu banyak terbuka. Berita-berita yang bersifat busyra, berita baik seperti ini, patut kita sampaikan kepada orang buat maksiat, supaya mereka sedar. Satu lagi tuan-tuan, seorang ulama besar di Syria bernama Syekh Badruddin Al-Hasani. Beliau ni dikatakan memiliki ilmu. Kalau orang anak-anak murid yang baca kitab, dia baca kitab lain, tak sama dengan kitab anak murid ni. Hebatnya ilmu beliau.
Tapi once bila anak-anak muridnya berhenti pada satu fasa menandakan mereka tak faham, dia boleh huraikan. Padahal dia sedang baca buku lain ni. Imam Badruddin Al-Hasani, kalau orang tanya hukum padanya, dia ada library besar di Damsyik, maka dia akan suruh rujuk, ambil kat buku tu. Orang tak nampak buku tu kan tersembunyi belakang rak. Pergi ke rak nombor 2, yang belah kanan tu. Dia duduk kat sini. Tapi anak muridnya boleh pergi dan jumpa buku itu, dia boleh arahkan di mana duduknya buku tersebut, buka muka surat. Semua dia ingat. Ketika Perancis menyerang Syria masa lalu, orang Perancis cukup takut kepadanya. Macamlah orang British takut kepada Tok Paluh di Terengganu. Yang boleh gerakkan serbannya, sengitlah kapal tu. Itu karamah seorang wali Allah. Tuan Jadi Syekh Badruddin Hasani ni, siapa yang mengajar? Beliau mempraktikkan ilmunya. Tuan, sentiasa buka pintu kepada orang yang bersalah untuk kembali kepada Tuhan. Kita pernah baca dalam surah Zumar. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, kan? Ada kaitan dengan benda yang sedang kita bincangkan sekarang. Iaitu Syekh Badruddin Hasani, tuan-tuan, yang disifatkan ilmunya itu kalau ditimbang dengan ilmu sekalian para ulama di Syria pada zaman itu, saya ilmunya lebih berat kalau letakkan ada timbangan di timbangan sebelah lagi. Syekh Badruddin Hasani ni punya baik sangka kepada umat Islam, tuan-tuan, kepada orang perempuan yang tersalah, orang perempuan yang terlibat dalam perkara-perkara dosa. Maka Syekh Badruddin Hasani menghantar kepada mereka, dia pesan pada anak muridnya supaya sampaikan salam Syekh Badruddin Hasani kepada perempuan-perempuan yang bersalah itu, perempuan-perempuan terlibat dengan maksiat. Nanti saya cerita lebih lanjut tentang kisah ni dalam kuliah akan datang, insya-Allah. Tuan ni, setakat ini saja dulu untuk kita pada malam ni. Wallahu alam. Yang saya nak masukkan adalah kepentingan untuk kita menyedari ada keseimbangan dalam dakwah. Jangan diberatkan dengan perkara-perkara yang merupakan hukuman. Kita lupa banyaknya bab-bab kebaikan dan bab-bab motivasi tasriyah yang dikemukakan oleh Quran untuk orang yang sedang melakukan dosa di luar agar mereka mengetahui mempunyai Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Seperti dilakukan oleh Syekh Badruddin Al-Hasani. Baik, setakat ini saja dulu. Doa dah tulis ke belum? Allahumma ja'al amali waj'alhu liwajhika khalisan wa la taj'al li ahadin fihi syai'an. Ustaz Syafiq dah betul ke? Tak betul nanti saya tulis, insya-Allah. Setakat ini saja dulu untuk kuliah kita pada malam ni. Terima kasih Arpa Kaus, Nur Syahra, Nur Mala Ibrahim, Nur Mala Rahim, Rohani Adam. Kami saya Cemes, tolong panjangkan video ni kepada sekalian umat Islam di luar sana. Moga-moga ada kebaikan padanya. Moga-moga kita termasuk di kalangan mereka menyampaikan kebaikan, dakwah, walaupun kita tidak menyampaikan ilmu ni, tapi kita panjangkan mereka bagi orang yang mendengar. Kita ada pahala dibentukkan Allah di situ. Sekian, tamatkan dulu kuliah kita sini. Kita akan sambung malam esok dengan izin Allah SWT. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ridina wa rida'na. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkan untuk kami yang lagi muliakanlah kami, jangan kami dini, beri pada kami yang tahan-tahan, ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk mengingatimu, bersyukur padamu, baik yang masali kami tanpa henti kepadamu. Allahumma inna na'udzubika min jahlil bala' wa daraki syaqa' wa su'il qada' wa syamadatil a'da'. Ya Allah, kami mohon padamu keselamatan daripada beratnya satu bala'. Allahumma inna na'udzubika min jahlil bala' wa daraki syaqa' wa su'il qada' wa syamadatil a'da'. Dan bertimpa-timpanya ujian terhadap kelemahan kami. Kami mohon kepadamu, ya Allah, diselamatkan segala kemurkaanmu, ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Taqabbalallahu minna minkum. Terima kasih tuan Lili Osman, Tok Fan, Ahmad Zaki, Aziz, Tok Fan, Rozia Khalid, Taslim Hanani, Syarif Abdul Tok Fan, Nuriza Idrus, Tok Fan, Ruqayah Syahdan, Zamri Johari, Rosna Abu Bakar, Tok Fan Ahmad Fadilul Anwar, Saadia Basar, Siti Aisyah, Puan Yat, Halimatul Arsyad, Tok Fan. Dah dapat ni? Alhamdulillah, terima kasih. Allahumma ja'al amali kullahu salihan wa ja'alhu liwajhika khalisan wa la taj'al li ahadin fihi syai'an. Allahu akbar. Terima kasih Ustaz Syafiq.
Ya Allah, jadikan semua amalanku sebagai amalan yang saleh. Jadikan semuanya ikhlas hanya untuk mengharap wajah-Mu. Dan jangan jadikan bagi seorang pun sedikit bahagian daripada ini. Maksudnya di sini, tak mahu amalan kita lakukan kerana manusia lain. Kita buat biar kerana Allah. Sekian tuan-tuan. Jumpa lagi pada esok dengan izin Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.